Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang bertajuk Air Mata Keinsafan. Maira melihat jam di tangan kanannya sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Walaupun hari sudah lewat malam, mata Maira masih belum mahu terlelap. Lantas, dia membuka si lampu biliknya. Maira tidak suka tinggal di dalam rumah usang nenek dan tok uannya ini. Maira beranggapan, andai ibu bapanya masih hidup, pasti hidupnya tidak sesukar sekarang. Dia pasti sedang memakai pakaian yang indah dan makan makanan yang lazat. Dia akan dilayan sebagai seorang putri kerana ibu bapanya seorang yang kaya. Maira melihat sekeliling rumah papan yang serba kekurangan itu. Jika hujan, lantai rumah nenek dan tok wannya akan banjir kerana bumbung rumah sudah banyak yang bocor. Sementara mata Maira tidak mahu lelap, dia ingin membaca buku yang diambilnya daripada Nina petang tadi. Maira terus mencapai beg sekolahnya dan mengambil buku cerita. Dia tersenyum sendirian mengingati wajah masam Nina. Tangisan Nina masih terngiang-ngiang di telinganya. "Kakak, janganlah ambil buku cerita itu. Buku itu pemberian ibu saya. Kakak ambillah buku yang lain," rayu Nina bersungguh-sungguh. "Ambil buku lain? Baiklah, aku ambil semua buku ini. Terima kasih kerana memberi aku buku-buku cerita ini. Aku amat menghargainya," kata Maira tersenyum sambil merampas koleksi buku cerita di tangan Nina dan sahabatnya Kasih. Nina menangis merayu agar Maira memulangkan kembali buku kesayangannya. Maira langsung tidak menghiraukan air mata yang membasahi pipi Nina. Nina sangat sayang akan buku pemberian arwah ibunya. Maira berlalu pergi setelah menolak Nina sehingga jatuh tersungkur. Maira terkenal di sekolahnya sebagai seorang kaki buli dan nakal. Tambahan pula, dia mahir dalam persilatan. Dia belajar silat pada setiap petang dengan tok wannya. Mata Maira mengantuk setelah membaca beberapa helaian buku cerita yang dipegangnya. Namun, Maira bertekad untuk menghabiskan bacaannya pada malam itu juga. Maira bergegas ke dapur untuk menjerang air dan membancuh kopi agar matanya kembali segar. Sengaja Maira membesarkan api supaya air yang dijerangnya cepat mendidih. Maira kembali menyambung membaca buku sementara menunggu air mendidih. Mata Maira kian mengantuk dan tersengguk-sengguk. Dia kembali ke dalam bilik. Tiba-tiba, badannya terasa bahang yang terlalu panas. Kedengaran suara riuh rendah. Maira dapat menangkap beberapa suara memanggil namanya. Nafasnya terasa sesak. Bajunya basah, bermandikan perlu. Maira membuka mata perlahan-lahan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Matanya pedih dan berair apabila dimasuki asap. Dia terbatuk-batuk akibat terhidu asap yang memenuhi ruang rumah papan yang sedang dijilat api. Maira menjerit sekuat hatinya untuk meminta tolong. Jantungnya berdegup kencang. Terbayang di fikirannya hanya mati sahaja. Hatinya diserang rasa sedih dan pilu. Rasa menyesal meliputi hatinya. Dia dapat merasa kepanasan yang bakal dirinya terima jika dihumban ke dalam neraka kerana dosa-dosa yang dilakukan. Maira memikirkan dirinya yang selalu menyakiti hati orang sekeliling, terutamanya neneknya. Neneklah insan yang bersusah payah membesarkan dirinya setelah ditinggalkan bapanya. Dia suka mencuri, merampas dan mengambil hak orang. Dosa pahala tidak pernah difikirkan. Perkara yang paling teruk ialah Maira jarang bersolat, berpuasa dan membaca Al-Quran. Boleh dihitung dengan jari berapa kali setahun dia menghadap Allah.
Maira menjerit lagi. Namun tiada siapa yang mendengar jeritannya kerana suaranya tersekat di kerongkong. Tubuhnya menggeletar memandang api yang kian marak. Matanya liar memandang sekeliling dan berharap ada insan yang akan datang membantunya. Tiba-tiba, Maira teringatkan pesan Tok Wannya agar sentiasa memohon bantuan daripada Allah jika berada dalam kesusahan. Hanya Allah sahaja yang dapat membantu. Maira segera menandah tangannya, lalu berdoa dengan sepenuh hati sambil menangis. Maira menyesal atas segala dosa-dosanya. Maira terkenangkan dosa-dosanya kerana telah melupakan Allah. Maira memohon agar Allah menyelamatkannya sambil memeluk senaskah Al-Quran dengan erat. Air mata keinsafan bercucuran membasahi pipi Maira. Nafasnya kian sesak akibat terlalu banyak menghidup asap. Dia sudah tidak berdaya untuk bertahan dalam kebakaran tersebut. Dunianya menjadi gelap sebelum rebah di sebelah kayu yang telah dijilat api. Anggota bomba dan penduduk kampung bekerjasama memadamkan kebakaran. Akhirnya, Maira terselamat dalam kebakaran itu dengan bersama-sama senaskah Al-Quran yang masih berada dalam pelukannya. Maira lantas mengangkat tangan bersyukur atas kebesaran Allah kerana telah menyelamatkannya. Allah telah menyelamatkan Maira dan memanjangkan umurnya serta memberi kesempatan kepadanya untuk bertaubat dan sujud kepada Allah. Mulai saat itu, Maira berjanji kepada dirinya sendiri untuk berubah menjadi insan yang berguna. Kawan-kawan, pengajaran dan nilai murni dalam kisah ini adalah yang pertama, kita hendaklah bersabar dengan dugaan hidup. Yang kedua, kita tidak boleh membuli insan yang lemah. Yang ketiga, kita hendaklah taat kepada perintah agama. Dan yang keempat, kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua. Sekian, terima kasih.